A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'. Sayyidina Muaz bin Jabbar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan dikerjakan oleh seorang yang lebih menyelamatkan dirinya daripada azab kubur daripada zikrullah. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Muaz bin Jabbar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amalan dikerjakan oleh seorang yang lebih menyelamatkan dirinya pada azab kubur daripada zikrullah. Hadis riwayat Ahmad. Azab kubur adalah suatu yang sangat dahsyat. Kedahsyatannya hanya diketahui oleh orang-orang yang mengetahui tentang hadis-hadis yang mengandungi keterangan-keterangan mengenai azab kubur itu. Setiap kali Sayyidina Uthman radhiyallahu an menziarahi perkuburan, maka beliau menangis begitu sekali sehingga membasahi janggutnya yang mulia. Ada orang bertanya kepada beliau, Tuan tidak menangis tak kala mendengar perkabaran-perkabaran tentang syurga dan neraka, seperti mana Tuan menangis ketika berada di perkuburan? Beliau berkata, kubur adalah persinggahan pertama antara persinggahan-persinggahan akhirat. Sesiapa yang selamat di persinggahan ini, maka persinggahan yang seterusnya akan dipermudahkan baginya. Sebaliknya, siapa yang tidak selamat di sini, maka kesulitannya akan terus bertambah di persinggahan-persinggahan yang berikutnya. Kemudian beliau menceritakan tentang sabdaan Nabi SAW yang berikut, tidak pernah aku menyaksikan suatu keadaan yang lebih menggerunkan daripada kejadian-kejadian yang berlaku di dalam kubur. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawa Rasulullah SAW memohon perlindungan daripada azab kubur setiap kali selepas solat. Sayyidina Zaid radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika tidak kerana aku khawatir kamu tidak akan mengemumikan mayat-mayat lantaran getar dan takut, nescaya aku akan berdoa kepada Allah supaya azab kubur diperdengarkan kepada kamu juga. Siap yang bernyawa mendengar suara azab kubur melainkan manusia dan jin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawa sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, tiba-tiba unta baginda tersentak. Seorang bertanya, apakah yang terjadi kepada unta baginda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang sedang diseksa di dalam kuburnya. Suara azab kubur itulah yang menyebabkan unta itu tersentak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melalui dua kubur. Lalu baginda SAW bersabda, kedua-dua ahli kubur ini sedang diseksa. Seorang diseksa kerana mengumpat dan seorang lagi diseksa kerana dia tidak menjaga kebersihan dengan baik ketika dia membuang air kecil. Dia tidak menghindarkan badannya daripada terkena percikan najis. Dewasa ini sebahagian besar pada mereka yang dianggap bertamadun menganggap istinja, yakni satu perkara yang aib, dan mereka mempermain-mainkan istinja. Para ulama mengatakan bahawa tidak menjaga kesucian ketika membuang air kecil adalah termasuk dalam dosa besar. Imam Ibn Hajar rahmatullahi menulis bahawa menurut hadis yang sahih, kebanyakan siksa kubur dikenakan kerana tidak menjaga kesucian ketika membuang air kecil. Adalah dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa persoalan yang mula-mula sekali akan disoal dalam kubur ialah mengenai istinja. Kesimpulannya, siksa kubur adalah siksa yang sangat pedih dan berat sekali. Sebagaimana setengah maksiat menyebabkan seorang mengalami siksa kubur, demikian juga setengah ibadat akan menyebabkan seorang terselamat pada siksa kubur. Seperti yang telah dinyatakan dalam beberapa hadis bahawa dengan membaca surah Al-Mulk pada setiap malam menyebabkan seorang itu terpelihara pada siksa kubur dan juga daripada azab neraka. Mengenai zikrullah yang boleh melindungi pada azab kubur telah pun dijelaskan dalam hadis di atas. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.